Keputusan rundingan kerajaan pembangkang, ini jawapan Anwar. Azhar tolak 15 usul kosongkan jawatan. Khianat UMNO, Papagomo digantung 6 tahun. Ada tangan gaib kawal Kabinet Ismail. Tiada sesuatu yang besar diputuskan berhubung rundingan Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kata pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dalam wawancara bersama CNBC. Anwar yang juga Presiden PKR berkata, Ismail terpaksa mempelawa pembangkang ke meja rundingan susulan sokongan majoriti terhadapnya akan diuji dalam sidang parlimen akan datang. Itulah sebabnya beliau melakukan beberapa bentuk perundingan dengan pembangkang sehingga kini belum ada yang konkret. Katanya memberitahu stesen berita berpangkalan di Amerika Syarikat itu. Walaupun turut memuji Ismail sebagai Perdana Menteri pertama yang sanggup bekerjasama bersama blok pembangkang dan memulakan beberapa bentuk perundingan, Anwar berkata, pembangkang bagaimanapun kecewa dengan barisan jemaah menteri. Bagi saya, ini adalah malapetaka. Mereka sudah diberikan 500 hari dan anda dapat melihat sendiri penurunan dalam menguruskan wabak penyakit berbahaya dan isu ekonomi, dan sekarang anda mahu memberikan 100 hari lagi. Namun walau apapun, perundingan masih berjalan. Kami perlu melihat sama ada mereka benar-benar komited melaksanakan pembaharuan yang mereka sudah janjikan untuk menyokong, kata ketua pembangkang itu. Anwar turut bertegas untuk negara ini berganjak daripada politik berasaskan kaum kepada berasaskan dasar keperluan, sambil berkata jajaran semasa tidak membawa manfaat kepada kebanyakan Melayu. Sebaliknya, hanya menguntungkan Melayu elit. Tetapi ini adalah hala tuju naratif baru di Malaysia yang memerlukan banyak usaha ke arah itu. Kita bukan sahaja perlu berhubung dengan rakyat di kawasan bandar dan pinggir bandar, kami juga perlu menembusi rakyat kebanyakan di kawasan luar bandar, katanya. Selepas Ismail mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, beliau dan 3 kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan dalam kenyataan sulung bersama menyatakan mereka sebulat suara bersetuju memperkukuhkan fungsi parlimen sebagai badan semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif. Kenyataan bersama itu ditandatangani Ismail, Anwar, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Dalam pada itu, sumber memberitahu portal FMT, pembaharuan institusi terutama membabitkan undang-undang anti lompat parti menjadi konsensus yang dipersetujui bersama untuk menjadikan Malaysia lebih stabil. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun menafikan dia menolak usul yang dikemukakan bagi dia mengosongkan jawatannya. Sebaliknya, Azhar berkata dia tidak akan membuat sebarang keputusan berkaitan usul itu kerana melibatkan pencanggahan kepentingan. Katanya apa-apa keputusan mengenai usul-usul tersebut akan diserahkan kepada timbalannya Muhammad Rashid Hasnun. Pejabat saya sememangnya menerima pemberitahuan usul-usul untuk saya mengosongkan jawatan dan juga supaya individu lain dilantik sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sebaik sahaja pejabat saya menerima usul-usul tersebut, saya mengutuskan surat kepada kesemua pengusul bahawa saya tidak akan sama sekali membuat apa-apa keputusan mengenai semua usul berkenaan kerana saya mempunyai percanggahan kepentingan. Apa-apa keputusan mengenai usul tersebut diserahkan kepada timbalan yang di-Pertuan Dewan Rakyat Muhammad Rashid Hasnun, katanya dalam kenyataan. Azhar berkata demikian susulan laporan utusan Malaysia yang mendakwa sekurang-kurangnya 15 usul dikemukakan ahli Dewan Rakyat yang mahu Speaker Dewan Rakyat ditukar, tetapi semuanya ditolak. Kata Azhar, dia tidak pernah mengambil bahagian dalam apa cara sekalipun atau campur tangan di dalam apa-apa keputusan mengenai usul-usul tersebut. Malah saya tidak tahu menahu mengenai apa-apa keputusan yang mungkin dibuat oleh timbalan speaker mengenai usul-usul tersebut, katanya. Azhar yang juga bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya itu mendakwa laporan utusan Malaysia mempunyai unsur innuendo. Adalah tidak benar bahawa usul-usul tersebut ditolak oleh saya dan saya anggap laporan itu bersifat pembohongan dan fitnah dan dibuat dengan niat untuk menjatuhkan reputasi saya, katanya. Tambah Azhar, dia akan menerima nasihat undang-undang mengenai perkara itu dalam masa yang terdekat. UMNO menggantung keahlian Exco pemudanya Wan Muhammad Azri Wanderis selama 6 tahun selepas didapati melanggar perlembagaan parti. Azri dikenali sebagai Papagomo akan digantung keahliannya bermula 27 Ogos lalu. Perkara ini dimaklumkan melalui sepucuk surat bertarikh 1 September dan ditandatangani Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan. Adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bersidang pada 27 Ogos 2021 telah memutuskan bahawa saudara digantung hak-hak keahlian dalam parti
parti selama tempoh 6 tahun berkuat kuasa dari 27 Ogos 2021 atau 2 penggal pemilihan UMNO, kata surat itu yang dilihat Portal Malaysia Kini. Ahmad berkata, MT UMNO telah mendapati Azri melanggar banyak fasal dalam perlembagaan parti. Ini termasuk fasal mengenai tata etika ahli supaya mematuhi arahan parti, melaksanakan dasar parti, mematuhi dan menghormati keputusan parti dan memelihara nama baik parti. Azri dalam maklum balas segera berkata, dia yakin dirinya tidak melakukan sebarang kesalahan dalam mencadangkan UMNO menjalinkan hubungan kerja dengan Bersatu. Saya takkan merayulah sebab tidak ada apa salah yang saya buat. Kalau nak kata saya ajak UMNO untuk menyokong Bersatu, tidak menghormati keputusan PAU, saya berasa kerajaan hari ini pun hasil kerjasama antara UMNO dan Bersatu. Jadi saya pun tak tahu dekat mana yang salah, katanya. Pun begitu, Azri berterima kasih kepada UMNO dan berharap parti itu akan diselamatkan oleh pihak yang mahu menjadikan UMNO sebagai tebusan. Apa pun tak salah, sebenarnya membuka mata ahli UMNO, rakyat khususnya orang mudalah. UMNO ini perlu diselamatkan. UMNO ini tak salah, tapi individu yang berada dalam UMNO ini yang jadikan UMNO sebagai tebusan, ini yang perlu diselamatkan. Saya yakin kebangkitan UMNO, terutama orang muda di luar parti ini, yang mendesak agar UMNO ini diselamatkan daripada terus dijadikan tebusan. Apapun, terima kasih Datuk Seri Zaid Hamidi. Kita tengoklah apa yang akan berlaku selepas ini, katanya lagi. Keputusan Ismail Sabri Yaakob menghidupkan semula langkah Muhyiddin Yassin yang tidak melantik Timbalan Perdana Menteri dilihat sebagai langkah baik jangka panjang untuk kerajaan. Menjelaskan langkah Ismail Sabri itu, beberapa penganalisis politik berpendapat ia adalah tindakan tepat dan sesuai dengan keadaan semasa politik yang masih tidak menentu. Prof. Dr. Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM berkata, adalah lebih baik untuk ahli parlimen Bera itu menangguhkan lantikan Timbalan Perdana Menteri sehingga kehangatan politik reda. Ismail Sabri mungkin belajar daripada sejarah lampau. Semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, jawatan timbalan menimbulkan banyak masalah. Lebih-lebih lagi apabila jawatan timbalan Perdana Menteri tidak memberi tambah nilai kepada kerajaan baru. Ada tak apa, tak ada pun tak apa, katanya ketika dihubungi Portal Malaysia Kini. Asalnya, semasa Kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan, Muhyiddin tidak melantik sesiapa menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sebaliknya memberikan jawatan Menteri Kanan kepada 4 ahli parlimen termasuk Ismail Sabri. Naib Presiden UMNO itu kemudian diangkat sebagai Timbalan Muhyiddin hanya pada 7 Julai ketika Perikatan Nasional berdepan dengan tekanan daripada UMNO. Azmi berkata, ketika ini memang Bersatu memiliki beberapa pemimpin yang menonjol dan boleh dijadikan Timbalan Ismail Sabri. Namun ia akan meletakkan Perdana Menteri dalam masalah walau siapapun yang dipilihnya. Justru lebih baik kosongkan jawatan itu buat waktu ini dan boleh dilantik pada waktu sesuai nanti, katanya. Sementara itu, penganalisis politik Anbumani Balan berkata, Ismail Sabri cuba bermain selamat dengan langkah tersebut ketika Bersatu memiliki pemimpin kanan yang dilihat berpotensi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bagi saya, Ismail cuba bermain permainan selamat, katanya. Menurut Anbumani, nama seperti Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin dan bekas Timbalan Presiden PKR yang kini menjadi Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Azmin Ali, adalah nama yang dilihat boleh dilantik. Ismail Sabri tunggu kerajaan stabil dulu, kemudian akan lantik seorang, katanya. Sebelum ini terdapat desas-desus bahawa persaingan untuk kerusi nombor 2 memang bermula dalam Parti Bersatu sesuai dengan kedudukan parti berkenaan yang memberikan sokongan kepada Ismail Sabri. Selain Hamzah dan Azmin, nama lain yang disebut-sebut ialah anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Rezwan Mat Yusof. Rezwan merupakan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri yang digugurkan daripada Kabinet oleh Ismail Sabri. Kata Anbumani, Azmin mempunyai peluang lebih cerah untuk dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada masa depan sesuai dengan kedudukannya yang didukung ramai ahli parlimen Bersatu. Dia calon kingmaker. Mungkin Azmin akan mengukuhkan lagi kedudukannya dalam tempoh hubungan tegang di antara Bersatu dan UMNO sekarang, katanya. Pada masa sama, Anbumani lagi, dia berpendapat susunan Kabinet Ismail Sabri kini diwujudkan melalui tangan gaib yang berpunca dari pimpinan tertinggi Bersatu. Kabinet baru ini adalah Kabinet Muhyiddin 2.0, katanya.